Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua tim cabaran kurus online, intake Oktober. Okay, apa khabar anda semua? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan tahniah buat anda semua yang memang masih lagi istiqomah sampai sekarang. Alhamdulillah. Okay. Dah tengok penambahbaikan dari segi result anda semua masing-masing kan. Macam kita dah tengok review timbangan pertama bagi peserta yang baru dan peserta yang rejoin, masya-Allah semua bagi saya everyone actually adalah champion. Sebab apa? Anda cuba buat yang terbaik. The best as you possibly can. So insyaAllah kita dalam grup ni dengan kawan-kawan yang sama, ke arah misi yang sama, nak improve kesihatan kita, nak jaga pemakanan kan. InsyaAllah saya tengok posting daripada grup pagi-pagi sarapan dengan wajah-wajah ceria ramai share shake anda dan snacking macam buah, roti apa semua kan. Dan anda post meal plate anda buatkan saya sangat happy, Alhamdulillah. Sebab dia dah jadi macam habit dah. Mula-mula mungkin agak susah nak buat, tapi sekarang Alhamdulillah. Dan mungkin nak buat perubahan ni ada kita, setengah kita lah. Mungkin ada yang doubt pada awal boleh ke saya nak ikut meal plan ni coach kan. Tapi Alhamdulillah boleh rupanya. Boleh ke saya nak minum shake ni sahaja for breakfast, ataupun yang dah mula berpuasa dengan Herbalife untuk ambil shake for sahur kan. So boleh rupanya actually. So basically sebenarnya ada segelintir yang memang first time akan rasa perubahan daripada segi pemakanan kita dah berbeza. So akan ada mungkin imbalance dari segi emosi anda kan. Selama ni kita makan lebih ada yang share dengan saya macam rasa unhappy about everything, actually because of kita dah tukar pola kita, pola makan kita. So dulu we can eat as much as we can, whenever we can, whatever we can dulu. Tapi sekarang kita dah ada jadual dalam makan kita kan. Kita lebih, orang kata lebih teratur lah so berlakunya definitely perbezaan daripada segi kalori lah of course sekarang biasanya makanan kita makan kita macam kadang-kadang yang kita tak perasan kita makan tu kita tak kenyang. Kenapa? Sebab kita tak kunyah betul-betul pun. Dan kepuasan dia berbeza bila kita makan sekarang. Kita really appreciate our food. Kita galakkan memang macam contoh ada yang tanya, coach boleh tak saya nak blend shake dengan buah-buahan? Kami sangat galakkan buah tu tak dicampur atau tak di blend bersama dengan shake Maksudnya minum dia asing. Sebab bila kita kunyah makanan kita, dia beri impact yang berbeza. Macam sekarang kita minum shake waktu pagi. Ada yang memang masih rasa lapar, ada yang dah rasa selesa dengan perut anda kan. Alhamdulillah kan. Dan sebaiknya anda sepatutnya rasa kenyang bila minum shake ni sebenarnya sebab shake kita ni 90 kalori, 9 gram of protein per gelas kita. Dan bagi kita ada fiber dan ada lemak sihat. What more if you add dengan kita punya premium shake. Seperti yang saya telah kongsikan resepi So ikut pakar nutrisi sebenarnya kadar kalori sarapan kita haruslah 20% early of the day daripada kadar keseluruhan makanan kita lah. Contoh kalau kita nak makan definitely kat situ kurang daripada 300 kalori. Kalau kita ambil contoh 1000 kalori per day apa makanan yang contoh for breakfast macam dululah biasa kita makan kan. Kalau biasa kita ambil, kita dah lah boleh makan. Sekarang coach dah advise mungkin lebih kurang 1100, 1200 sahaja. Bayangkan dulu 1000 kalori tu ataupun mungkin dalam 800 kalori dah guna waktu pagi. Ada yang kata apa makanan for breakfast dulu. Contoh kata coach kalau ambil 2 keping roti cukup ke roti ni actually. Sebab roti ni dia sebenarnya dia tak cukup. That's why kita sangat-sangat bertuah bila kita dapat amalkan shake sebagai kita punya sarapan. Sebab kita dah memang makan makanan rendah kalori pada waktu pagi, rendah kalori pada waktu dinner sekali. So kerana itu ikut pakar nutrition kita memang kena tutup kedai kita awal. Maksudnya makan tu jangan lambat sangat. Macam kalau bulan puasa lain lah ataupun bagi orang yang berpuasa lain. Tapi kebanyakan hari kita tak berpuasa. So that's why saya suka kaedah yang kita amalkan dekat sini. Semua orang pun boleh minum shake. Alhamdulillah Kalau yang tak boleh minum shake, boleh bagi tahu dengan coach anda. InsyaAllah coach anda will advise a perfect recipe for you. So semua orang pun boleh amalkan pemakanan sihat. Saya yakin ramai yang dah mula rasakan perubahan daripada segi kulit, dah pembuangan lebih lawas, lebih cergas, lebih segar, lebih bertenaga, tidur lebih lena, bangun pagi lagi mudah kan.
Okey, saya yakin anda akan rasa dan kita pun dah lalu seminggu lebih dah sekarang, alhamdulillah. Okey, mudah untuk kita menjalankan aktiviti harian dan kebanyakannya bagi feedback badan rasa lebih ringan, lebih bertenaga. Ni yang seronok. Okey, macam ada yang memang kata macam sekarang mungkin time PKPB dekat setengah negeri kan. Okey, so ada yang susah nak tidur because dah timing tu dah berubah kan. Tapi alhamdulillah, macam mana pun kita kena usahakan untuk bergerak. Walaupun memang mungkin ada setengah-setengah yang memang bekerja dari rumah. So kita kena sentiasa bergerak aktif walaupun dekat office. Macam mana pun kita kena dah duduk selama 30 minit, 40 minit, kita kena bangun dan lakukan movement ataupun stretching, ya. Okay, so topik hari ni saya nak share berkenaan dengan kalori dulu, topik pertama. Okay, badan kita ni memang ada kadar pembakaran kalori yang berbeza setiap orang. Kita ada BMR, kita panggil basal metabolic rate. So kadar pembakaran kalori ni bila body kita at rest, ya, bila sedang berehat. So setiap orang memang tak sama sebab dia berbeza dari segi umur, jantina, gaya hidup dan juga jisim otot anda. Okay, anda kena tahu satu benda, jika anda kurang aktif, okay, badan anda, badan kita semua ni ada muscle memory, ya, muscle memory. Memory ni apa? Apa yang anda lakukan dengan dia sebenarnya. Okay, so kalau anda always rest, okay, so pembakaran ni selalu at rest lah, ya, so, memang jenis susah nak bergerak. Tapi contoh, siapa yang intake kalori dia 1200 kalori, okey, ada orang intake kalori dia berbeza 1500, yang ibu menyusu lain, mengandung lain, yang kena naik berat badan lain, yang kena maintain berat badan lain. So semua orang adalah unik. That's why kami bagikan personalized meal plan buat anda, ya. Okey, so kalau kita tak bergerak, rasa-rasa kita naik berat badan ke kita turun berat badan? Very simple question. So saya rasa semua orang pun ada jawapan on that, Okay, of course, macam contoh, dulu mungkin suka makan McD, McDonald, makan makanan proses. Okey, keripik-keripik ataupun mungkin minum air manis, air kopi ke kan. Makan gula-gula ke, mengonyah-ngonyah kan. Kat situ memang sebenarnya kita nampak macam kecil, tapi dia bagi kita lebih kurang Kalau air minum manis tu per gelas selalunya 180 ke 200 kalori, tak lari, ya. Okey, biasa anda minum air, macam contoh kalau kita pergi kenduri, kita tak perasan, kita keep on minum. Kalau kita pergi pula waktu cuaca panas, lagi minum, sebab sebenarnya memang nature air manis, kita lagi minum, lagi kita nak, kan? Okey, so dekat situ sebenarnya kalau you have taken 5 glasses, kat situ dah berapa dah? Easily dalam 2000 kalori hanya daripada 1000 kalori hanya daripada air. Rugi tak? Rugi sangat-sangat sebenarnya. Itu air saja, sebab air tak bagi badan kita kenyang. Okay, so that's why jangan ingat kalori ni hanya daripada makanan. Kalori pun kita ada daripada minuman. Okay, kalori datang daripada semua makanan yang kita makan. Jadi yang tak ada kalori hanya air kosong dan aloe vera presa original. That's all. Itu 0 kalori. The rest everything ada kalori. Okay, so macam contoh makan gula-gula ada kalori, ya, walaupun dia kecil. Orang yang suka makan gula-gula ni pun fat susah nak turun, ya. Okay, so contoh ada kata kuat makan Halls. Kuat makan Halls nak bagi mulut tu berbau segar selalu kan, makan Hacks. Kat situ pun sebenarnya boleh buat naik berat badan, ya. So bila kita makan makanan yang macam ni, namanya makanan empty calorie, ya. Ni nama dia empty calorie, yang kosong nutrition tapi tinggi kalorinya. Okay, dia full of calorie. So makanan-makanan proses, contoh seperti nugget, sausage, fries kan. Okay, so banyak benda yang kita makan ni actually empty calorie. So kita tak nak makan makanan macam gini sebab dia full of calorie, very high calories. Okay, dan dia memang rugilah untuk kita. Okay, sebab dia zero nutrition. Zero nutrition. Sekarang kita dah tahu dah, kita konsep nutrisi ni kita dah tahu. Kita kena ada kan dekat setiap makanan kita. Okay, so kita ada BMR, kita ada sikit je BMR ni yang kita boleh guna, pembakaran waktu resting level. Kalau kita guna semua, what happen to your body actually? Okay, bila kita guna semua, sebenarnya kita akan ada hutang lah dengan badan kita. Sebab kita guna maksimum, kebanyakannya guna maksimum waktu awal pagi daripada breakfast ke, brunch ke kan, ataupun lunch dia memang big plate ke, bertambah lagi kan. So sebenarnya kat situ dah habis guna dah kalori yang badan kita boleh makan. Actually allocation untuk satu hari, tapi dia dah habis dalam masa 2 kali meal contoh. Ya, kat situ habis tu makan petang nak makan apa, makan malam nak makan apa. Faham tak dekat sini? That's why meal plan kita ni very special. Kena ikut dan jangan adjust lagi. Sebab kami dah kirakan kalorinya untuk anda. Ya, okay. So apa berlaku? Kat sini meningkatlah lemak kita tanpa sedar, meningkatlah berat badan, meningkatlah stress level kita, and
memang jadi hormon jadi imbalance semua kat dalam badan. Orang kata kacau bilau. Okey, so sebab apa badan kita stres? Sebab kita tak bagi cukup nutrisi, kita bagi banyak benda-benda lain sebenarnya. So what happen? Badan ni memang dapat 3G, garam, gula, dia dapat lemak sebenarnya sekali. So, actually tak ada pun vitamin A kan, serat, mineral yang kita bagi. Contoh kat dalam nugget, ada ke serat? Macam tu. Okay, so air pula tak cukup. Orang kata sentiasa air tak cukup setiap hari. Kan? That's why masalah pembuangan pun berlaku. So, kita bagi banyak apa? Garam, gula dan lemak. So, what happen? Badan kita mula memberontak.